Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia, wa khassa lima'rifati aqaidit tauhidi man ikhtarahu minal bariyat, dan telah ditentukan bagi mengenal, yakni mengetahui aqaidit tauhid akan mereka yang dipilihnya daripada segala manusia. Maka kita puji juga Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah mengkhususkan manusia-manusia yang Allah Ta'ala pilih daripada seramai-ramai manusia untuk belajar untuk mengenal aqaidit tauhid, pegangan tauhid. Kerana tidak ramai manusia yang boleh belajar ilmu tauhid. Ada orang tak belajar langsung, ada orang belajar tapi tak faham, ada orang faham tapi tak boleh hayati. Jadi banyak peringkat di dalam belajar ilmu tauhid. Maka orang yang boleh belajar ilmu tauhid ini adalah pilihan Allah. Maka kita sekalipun dengar live lagu ni pun kita kena rasa itu merupakan pilihan Allah. Dalam banyak live sekarang kita duduk tengok, kita duduk mengaji ilmu tauhid, orang lain duduk tengok muka lain, maka itu adalah pilihan Allah. Sekalipun sekarang payah nak belajar, payah nak gapo, maka kita berusaha juga. Sekalipun di masjid-masjid tak boleh ngajar, tetapi di dalam live sekarang ramai orang-orang hok mengajar agama, duk mengajar agama. Maka pilihan daripada Allah Ta'ala. Maka pilihan Allah Ta'ala ini ikut dia lah. Kerana Allah Ta'ala pilih, ikut dia. Kadang-kadang ada sebab, kadang-kadang tak ada sebab. Maka kadang-kadang orang agama pun tak usah belajar ilmu tauhid. Tapi ada orang tak ada mengaji agama lah mana, tetapi hari ni Tuhan buka hati dia nak mari belajar ilmu tauhid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil bab'usi bil ayatil wadihat. Dan rahmat yakni kasih sayang Allah dan salam sejahtera Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad, yang dibangkitkan Nabi Muhammad itu dengan beberapa mukjizat yang amat nyata.
Lepas daripada puji Allah Ta'ala, minta selalu kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Kita gapo-gapo jangan lupa lepas pada Allah Nabi Muhammad. Lepas pada Allah Nabi Muhammad. Lepas pada kita puji Allah, jangan lupa berkat Nabi Muhammad kita boleh Islam. Berkat Nabi Muhammad kita boleh kenal Allah Ta'ala. Jangan lupa hak tu. Nah. Setiap kali kita baca Quran, jangan lupa Allah dengan Nabi Muhammad. Allah itu tu perkataan dia Al-Quran. Manakala Muhammad duk mana? Muhammad yang ajar kita Al-Quran. Muhammad yang memperkenalkan kita kepada Al-Quran. Maka jangan lupa kepada Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mesti sentiasa ada dalam hati kita. Apa yang berlaku, langit bertukar jadi bumi, bumi bertukar jadi langit, esok bertukar jadi kemarin, kemarin bertukar jadi esok. Betul jadi salah, salah jadi betul. Suka jadi gembira, gembira jadi suka. Apa yang berlaku atas muka dunia, susah senang lah ni pun, kita orang mukmin jangan hirau. Jangan peduli, perhatikan apa kau tugas kita atas muka dunia, yakni berkenalan dengan Tuhan. Rekeh hak tu dulu. Gapo-gapo dia hak tu bukan tujuan utama kita atas muka dunia ni. Maka orang mukmin satu saja matlamat dia, maka dia tidak pernah berubah. Sekalipun alam dan suasana itu berubah, tetapi orang mukmin satu saja matlamat dan satu gaya saja. Musim payah nak mengaji, musim payah masjid ditutup, tak apa, tak ada masalah bagi hamba. Hamba boleh ngaji kat YouTube, boleh jadi gapo. Maka hak tu perangai orang mukmin. Tetapi perangai orang bukan mukmin, galik nak kritik, galik nak mengeluh, tetapi tidak ada tindakan nak buat benda baik. Mengeluh-mengeluh, ngaji pun tidak. Mengeluh-mengeluh, dia semaya Jumaat pun tidak. Maka apa faedah mengeluh? Hanya berkata-kata saja. Maka orang mukmin mulut tak bunyi, tetapi tindakan itu semacam ada. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bil karamat. Dan atas segala keluarganya Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad, dan yang mengikut bagi mereka itu sahabat, dengan beberapa amal-amal yang soleh. Maka bahagianya orang yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, sama ada hubungan itu hubungan keluarga. Jadi mulia dia kerana dia ada hubungan keluarga. Saya tak ada hubungan keluarga. Sahabat-sahabat tak ada hubungan keluarga tapi saing dengan Nabi Muhammad, dapat doa juga, dapat kemuliaan juga. Kerana apa? Bersaing dengan Nabi Muhammad. Hak sani keluarga dia, hak kedua ni bersaing dengan dia. Lepas tu habis kat tu ya, sekat Nabi Muhammad. Dak, orang hak bersaing dengan saing Nabi Muhammad, tabi'in pun boleh doa juga. Lepas tu sekat tu, dak, tabi'in sapalah kepada kita. Kita bersaing dengan guru kita bersaing dengan guru sapa kepada tabi'in. Tabi'in bersaing dengan sahabat bersaing dengan Rasulullah bersaing dengan Jibril. Rapat ke Tuhan selalu sanak kita nah. Maka kelebihan berkawan, bersaing dengan orang soleh ni banyak kelebihan. Tu tengoklah, setiap kali selawat disebut juga ahli keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Padahal hak mulianya Nabi Muhammad, hak bisa sekali. Tetapi kerana dia saing dengan Nabi Muhammad, setiap kali orang berselawat akan sebut nama saing-saing Nabi, sahabat-sahabat. Maka kita kalau nak dapat pahala juga, kita bersaing dengan orang hak saing dengan Nabi saing. Bahkan ada Nabi sebut dalam satu hadis musalsal. Nabi kata, man ra'ani dakhalal jannah. Siapa dia melihat aku masuk syurga. Wa man ra'ani dakhalal jannah. Dan siapa dia yang tengok orang yang tengok aku, dakhalal jannah. Wa man ra'ani. Siapa dia tengok orang hak tengok aku pun masuk syurga. Maka berlangsung lagu itulah. Ada hadis musafahah, musalsal bil musafahah. Man safahani dakhalal jannah. Siapa dia bersalam dengan aku, katanya Nabi, masuk syurga. Sahabat dulu bukan salam mudah-mudah orang nak salam dengan Nabi ni, kecuali bai'ah.
janji supostio salah dengan Nabi. Janji tu pegang tangan Rasulullah minta janji lalu. Mu nak pegang tangan aku, mu ada janji kepada dia, aku janji jangan syirik ke Allah, jangan bai'ah. Maka siapa dia yang bersalah dengan aku dakhalal jannah. Siapa dia yang bersalah, orang yang pernah bersalah dengan aku masuk syurga. Maka hadis bersalam dan hadis lihat ni alhamdulillah kita secara khususnya ahli sunnah wal jamaah dapat rantaian sanak ni. Wa ba'du falamma kana sanata wa mi'ataini wasnaini wa salasina minal hijratin nabi alaihi afdalus salati wassalam. Dan kemudian daripada bismillah, alhamdulillah dan selawat ala rasulillah, maka tatak kala adalah pada tahun 1232 daripada hijrah. 1322. 1232. Dekat 200 tahun dah. Daripada hijrah Nabi, atas Nabi itu yang terlebih afdal selawat dan salam. Lepas pada hijrah Nabi 1300 tahun lebih, haja qalbi al-fatir wa aqlil qasir. Maka bergeraklah hatiku yang lumpuh dan akalku yang pendek. Katanya Syekh Daud, pada tarikh sekian-sekian tiba-tiba hatiku bergerak-gerak. Tergerak di hati aku, terfikir di hati aku, terlintas di hatiku, menggelojok, meluak-luak dari dalam hati aku yang lumpuh. Yang lumpuh ni al-fatir ni maknanya hati aku ni hok lemah. Hok tak kuat semangat, hok jenis malah, jenis gapo katanya Syekh Daud. Bukan hok jenis sungguh, bukan gapo. Dan akalku yang pendek, aku ni mikir pendek, terbolah gapo dia. Tiba-tibanya mari telitah di dalam hatiku dan akalku. Hati, akal, nafsu itu semua sebenarnya satu sahaja. Roh, nyawa, nafas itu benda sama sahaja, iaitu diri kita belaka. Tetapi apabila diri kita mula berfikir, maka dipanggil akal. Apabila diri kita berkehendak merasai, hak tu digunakan roh ataupun hati. Maka semua benda itu adalah benda yang sama. Tetapi katanya Syekh Daud, akalku mula berfikir, hatiku mula berkeinginan. Gapo dia? An ajma'a kalamal ulama'il muhaqqiqin fi usuliddin wa aqaidah ahli tauhidi. Bahawa hati aku bergerak nak buat gapo dia? Bahawa aku hendak menghimpunkan, aku kumpulkan, bukan pendapat aku pun, aku hanya memetik, aku hanya kumpul kalam ulama yang muhaqqiqin, perbicaraan, perbahasa ulama-ulama yang muhaqqiqin. Ulama muhaqqiq ni makna dia ulama yang berbicara dengan menggunakan dalil dan hujah. Maka ulama tu dipanggil ulama muhaqqiqin. Ada ulama dia tak kecek dengan dalil hujah, kita pakai percaya ke dia. Maka ada sebahagian ulama setiap pendapat dia mesti ada hujah. Maka ulama ni muhaqqiq dipanggil. Pada bicarakan ilmu usuluddin, perkataan ulama berkaitan dengan gapo? Berkaitan dengan ilmu usuluddin. Ilmu asal kepada agama Islam. Ilmu asas, ilmu dasar kepada agama Islam, yakni ilmu akidah dan ilmu pegangan hati. Dan aqaidi ahli tauhid, pegangan ahli manusia yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Amba kumpul semua pendapat-pendapat dia bubuh dalam kitab ni. Orang boleh mengaji kitab Durrus Sami ni boleh kira dah.
Tinggi dah perbahasa dia dah ni, kitab Durusami ni. Tetapi ada benda itu perlu disyarah lebih panjang kerana untuk memahami. Ada orang tanya, "Apa kita mengaji tauhid lebih daripada sahabat-sahabat mengaji?" Sahabat dulu mengaji qul huwallahu ahad gitu ya. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hak tu dia mengaji. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Hak tu dia mengaji. Apa kita mengaji lebih-lebih berbanding dengan sahabat-sahabat dulu mengaji? Ulama mensyarah ke kitab-kitab tauhid dan akidah-akidah tauhid ni panjang lebar. Kerana apa? Kerana supaya apa yang kita pegang sekarang sama dengan apa yang dipegang oleh sahabat. Kerana apa? Ulama bimbang dengan sekadar kita ni orang ajam yang tidak tahu bahasa Arab, tidak ada zauq Arabi, tidak ada perasaan menghayati bahasa Arab, bahkan orang Arab sendiri pun perlu huraya supaya akidah yang kita pegang ni sama dengan akidah Sayyidina Abu Bakar. Kita bimbang kerana akal kita ni semakin bercampur dengan benda-benda yang macam-macam. Maka takut akal kita tidak murni dan kita sendiri pun dalam bab ilmu akal pun tidak faham. Maka akidah kita takut kita faham berlainan dengan akidah sahabat. Maka ulama mensyarahkan takut-takut kita tergelincir di dalam ilmu pemahaman akidah tu sendiri. Kalau dia tidak syarah, kita takut pakai wak mari serupa dengan sahabat lah, baca qul huwallah saja, baca Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, baca tu saja, kita takut kita akan faham berlainan dengan sahabat. Saya faham betul, saya tak akan gelincir pada baca Quran saja faham betul ke? Kita tengok zaman Abu Hasan Asy'ari tu ramai mana dah orang bawa pahaman yang pelik. Mujulah Imam Abu Hasan Asy'ari mengarang semula akidah yang ada di dalam dada-dada sahabat. Tak cukup kau dia petik dalam Al-Quran saja dan hadis. Bapa ambil hak akidah dalam dada sahabat, pahaman yang ada dalam dada sahabat. Zaman tu orang Arab tu selisih dah. Orang Arab terkeliru dah dengan pahaman akidah, timbul dah pahaman yang macam-macam. Zaman tu 1100 dekat 1200 tahun lepas. Pahala ni duk tengok TV, duk tengok Atromen Taru, duk tengok gapo, tidak kau jadi mengaruh otak kita. Benda gini macam-macam cerita kita tengok dewa sayak labu, sayak sikat, Atromen gini, dewa ni. Kita takut tergambar Tuhan tu serupa dewa. Pada masa itulah Abu Hasan Asy'ari mengumpulkan dalil-dalil, hujah-hujah akidah-akidah yang ada dalam sahabat. Kata Abu Hasan Asy'ari reka hak ni tak ada dalam Quran, dalam hadis. Tetapi ini yang dipegang oleh sahabat. Bapa tak cukup dengan Al-Quran. Kerana pemahaman kepada Al-Quran itu penting. Muncullah ulama-ulama yang ikhlas dulu mengarang, tulis dalam kitab dia, fahaman yang sepatutnya kita faham daripada Quran dan hadis. Kalulah cukup Al-Quran dan hadis, lah ni cukup main Quran hadis. Tak payah syarah dalam bab tauhid. Tetapi zaman Abu Hasan Asy'ari itu lagi pun, zaman sebelum daripada dia, ulama-ulama pun sudah berbahas mengenai ilmu tauhid. Jadi itu penting. Belajar ilmu ni, pemahaman ni ada sanad. Saya faham lagu ni, akidah ni, saya terima pahaman ni daripada guru saya. Guru saya faham lagu ni, dia terima daripada guru dia. Guru siapa faham siapa faham lagu ni, terima pada tabi'in faham lagu ni. Terima faham lagu ni daripada sahabat sampai ke Nabi. Jangan baca Quran saja. Kalaulah Al-Qidah tu cukup dengan Al-Quran, nescaya ulama tidak mengarang dah ilmu tauhid. Pagar Quran ada dah hadis dah baca sendiri, cakap demo tak erti. Cakap demo faham kod lain dah. Mudah sangat ke? Ada. Tetapi ulama mengarang bukan sedikit kitab dalam ilmu tauhid. Bahkan dalam kitab kita, orang-orang Jawi kita, kitab-kitab Jawi pun banyak dalam ilmu tauhid orang karang. Kalulah semata-mata qul huwallah tu padan dah, nescaya dia tak mengarang. Tetapi kerana apa pok dia bersungguh mensyarahkan di dalam ilmu tauhid, takut-takut tergelincir di dalam perbahasan ilmu tauhid. Jadi kalau orang nak mari ajar kita tauhid Al-Quran dan hadis, sudah
Benda ni tidak pernah dibuat oleh ulama-ulama dulu. Tak pernah dibuat oleh ulama-ulama salah. Dia baca Quran gitu saja, dia tak syarah. Tak, dia syarah. Bukan kata qul huwallahu ahad pakai begitu, tak tahu alif jatuh. Tak, dia syarah. Nah. Wa azkuru duraraha wa taraktu sadafaha targhiban litullab. Dan aku sebutkan di dalam kitab ambo saat ni permata lu'lu'nya, yakni inti pati di dalam ilmu tauhid seolah-olah digambarkan dengan lu'lu', yakni duror, permata. Sebab tu nama Durrusami tu permata-permata. Kerana Syekh Daud kata ambo petik dalam ilmu tauhid ni hok permata-permata saja. Dan aku tinggal ke sodafnya, yakni kulit dia. Kulit-kulit ambo buat, ambil hok isi-isi saja, hok nak makan saja. Perbahasa hok khilaf ambo tak sebut sebab orang awam tak selayaknya mengetahui perbahasa khilaf. Pegang hok inti pati saja, hok boleh kita buat pegang sampai masuk dalam kubur saja. Perbahasa khilaf kau gapo dia hok tu tak apalah, tak tahu pun tak apa. Cuma ada benda ambo sebut takut kita terfikir benda lagu tu, ambo sebut. Tetapi hok benda halus-halus kulit-kulit dia ambo tinggallah. Bagi orang nak aling lagi, nak meluahkan lagi dalam ilmu tauhid, tak cukup baca kitab ni, kena baca kitab tebal lagi. Macam-macam lah. Antaranya kitab Mawaqih ada 4 jilid lebih kurang. Syarah dia 10 jilid. Kalau nak jadi alim kena baca. Muka surat pertama tak faham dah. Bismillah dia syarah gapo dia tak tahu dah. Ilmu arak jering lah gapo dia, ilmu makulat lah, ilmu gotu pakai pening lagu tu. Orang lah ni jarang boleh baca kitab-kitab tauhid sama ada mantiki ataupun kitab tauhid dalam ilmu makulat. Ramai lah ni hok mikir tak betul ramai. Maka apabila mikir ilmu akal dia tak betul, maka syarah dia pun jadi tak betul. Ulama begitu penting ke ilmu akal kerana dia nak setting akal supaya akal kita ni mikir betul. Barulah boleh syarah ilmu tauhid dengan cara betul. Ada ni tak mengaji apa ilmu akal, pakai dia mikir bejok dia sendiri. Orang tanya, "Apa dalil kata Tuhan duduk atas langit?" Dia kata Tuhan duduk atas langit tu tengok peristiwa Isra Mi'raj. Apa faedah Nabi? Kalau tidak Nabi, kalau Tuhan duduk atas langit, apa faedah Nabi pergi naik atas langit? Ya guna akal dia. Bukan guna akal tu dah. Akal tak akan mikir lagu tu. Ya guna apa? Pala lutut dia guna. Kalau akal yang benar, dia tidak akan berhujah Tuhan duduk atas langit dengan kata malam Isra Mi'raj Nabi naik ke langit. Dia pensyarah ko, dia pembuah orang ko, dia penglipat ko, ikut dia lah. Tetapi syarlah mikir lagu tu. Hal keadaannya, apa saya buat lagu tu, ambil hok permata dia saja, tinggal kulit dia. Menggemarkan bagi orang yang menuntut ilmu. Orang nak mengaji apabila ambil hok pati-pati dia, hok benda hok payah-payah, khilah-khilah tinggal, maka budak-budak hok baru nak mengaji suka mengaji lagu ni mudah. Kalau kitab besar ni dia sebut belaka pendapat. Kadang-kadang sebutir perkataannya sebut neblah pendapat. So takrif tu ayat dekat sejekal, so perkataan tu dia syarah pula. Syarah pula ada khilaf di perkataan tu pun ada khilaf. Seloklah kita mengaji ni. Ilmu orang tua dulu, ilmu orang salah dulu. Banyak dah kita tinggal pengajian ni menyebabkan benda ini menjadi asing bagi kita. Ngaji ilmu tauhid ni tak ramai orang suka. Sebab apa? Dia mencabar minda. Dia uji kepala otak kita. Kalau otak tak betul lah mana, kalau setting tak betul lagu mana, tauhid mustahil tak tahu, wajib tak tahu, maka kebanyakan orang jadi tak faham. Ambo baca seludah ni, ambo baca bukan cara pondok 100% dah. Ambo baca cara ringkas dah. Kalau baca cara pondok, kitab ni rasa 9 tahun orang ngaji. Barulah habis khotam. Faham belum tentu. Hok dok menadah tu belalak putih mata tu. Belum tentu faham. Jadi hangpa baca cara cepat, cara ringkas.
Kita ambil kitab lama tapi persembahan tu hamba permudah ke sikit mutarjiman bilisanil jawi kayafhamuhu man la ya'rifu kalamal arab. Lagi keadaan kitab saat ni diterjemahkan dia dengan bahasa Jawi. Jawi ni orang Nusantara dulu kalau mengaji Mekah dia panggil Kepulauan Jawa. Bukan orang Jawa dah. Jawi ni masuk belaka. Nusantara ni semua Jawi belaka. Sama ada Fatani ke, sama ada Semenanjung Tanah Melayu ke, Brunei ke, Sabah Sarawak ke, Filipina sikit ke, Indonesia ke, semua tu Nusantara diguna berkataan Jawi belaka. Tak syarat orang Jawa. Ada kata daripada kalimah jiwi. Jiwi makna dia satu bangsa yang bertuhan ke Tuhan yang satu. Jiwi. Iaitu daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim dengan isteri dia Siti Qaturah. Maka lahirlah generasi yang duduk jauh dengan orang Arab. Berpindahlah dia lari ke Semenanjung, maka dipanggil kaum Jiwi. Rasa tak silap hamba, Jiwi juga makna dia orang yang terpencil, orang yang duduk jauh daripada keluarga. Maka dipanggil Jiwi. Maka lahirlah generasi Melayunya. Maka bahasa Jawi. Bahasa Jawi ni hebat tak hebat, dia boleh nulis dengan dua jenis. Pertama, bahasa asal dia ditulis dengan tulisan Jawi. Jing alif waw ya Jawi. Dan boleh juga ditulis dengan huruf Roman. J A W I. Dua cara penulisan. Orang Arab guna huruf-huruf Arab. Manakala kita boleh guna dua. Dan bahasa asal tulisan kita adalah bahasa Jawi, tulisan ni alif ba ta huruf hijaiyah ni. Lah ni orang Melayu sendiri tak boleh menulis Jawi. Apatah lagi nak baca kitab-kitab Jawi lagu ni lagi-lagilah tak boleh. Seolah-olah orang Melayu lah ni lupa daratan. Antara bangsa yang mudah lupa adalah bangsa Melayu. Banyak khazanah-khazanah ulama-ulama dan orang-orang tua dia yang sangat hebat tetapi tak mampu dibaca oleh generasi muda. Kerana apa? Kerana terlalu jauh perbezaan tingkatan ilmu dia. Orang lah ni tak sedok kaya pandai lah. Ilmu-ilmu persuratan kita tak boleh nak baca. Kitab-kitab ilmu hikmat orang-orang zaman dulu tak boleh nak baca. Ilmu-ilmu petua-petua, kehebatan ilmu orang-orang tua kita tidak dapat dipelajari. Sebab apa? Tak berminatlah, lebih cenderung kepada orang kafir, berbangga dengan dunia, maka meninggalkan kehebatan bangsa dia. Bangsa Melayu pernah menjadi lingua franca, dipanggil lingua franca, yakni bahasa dunia. Orang lah ni soho dengan bahasa Inggeris, Manggris dipanggil. Bahasa Manggris ni soho, bahasa dunia. Kalau faham bahasa Inggeris boleh pergi mana-mana kecek bahasa Manggris. Tetapi orang dulu, bahasa dunianya, bahasa pertuturan antara bangsa, lingua franca dia adalah bahasa Melayu. Kerana pok kita menguasai dunia. Kita dulu pernah menguasai dunia. Supaya faham akan dia, apa-apa faedah hamba terjemah dengan bahasa Melayu. Supaya faham akan dia, akan terjemah hamba saat ni oleh orang yang tiada ketahui bahasa Arab. Orang tak faham bahasa Arab nak mengaji ilmu tauhid boleh hamba terjemah ke kitab ni. Wa illam akun ahlan lizalika walakin a'tamattu 'ala Allahil karimi as-sattari. Dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu, yakni menterjemahkan. Yakni katanya Syekh Daud sekalipun hamba tak pandai, bukan ahli, bukan kepakaran hamba nak terjemah dengan bahasa Melayu ni. Tawaduk dia ni. Padahal dia terjemah tu tak ada lah. Sebutir kitabnya terjemah lagu ni. Bukan main. Ada kitab tebal-tebal tu Syekh Daud nya terjemah.
Tetapi orang lain ni tak faham bahasa Arab, nahu tak reti pun, kata dia tu pakar. Nak terjemuh kau ni. Ada satu fenomena yang membahayakan sekarang, Al-Quran diterjemuh secara harfiah. Diterjemuh perkataan secara direct, tak menggunakan tafsir tetapi terjemuh. Qa'ada, duduk, jalasa, duduk, ini buat. Terjemuh lagu tu. Pakar tak guna dengan tafsir ngagap dia, maka jadilah Al-Quran tafsir sekarang harfiah jadi sesak habis. Terjemuh pula secara zahir lagu tu. Maka ramai banyak kita tengok terjemuh sekarang tafsir secara khususnya tafsir jadi kau Wahabi habis. Lah ni macam-macam jenis tubik tafsir goni, tafsir goni. Persembahan dia sangat indah, comel tulisan. Tapi kita tengok terjemuh habis sesak barat. Maka ada satu terjemuh yang dibuat oleh seorang mufti Kelantan dulu. Tok Peti Haji Noh, Tok Peti Haji Noh. Bin Ibrahim Penambah. Dia dengan Syekh Abdullah Basmih. Dia tertulis satu tafsir nama tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Ambo syur sangat kalau nak baca tafsir, jangan baca tafsir lain. Kecuali baca tafsir Pimpinan Ar-Rahman saja. Tafsir harfiah lah ni banyak kelecah dah tafsir dia. Terjemahan huruf dia betul-betul terjemah zahir, bukan terjemah menurut tafsir. Sebab tu kalau orang ngajar tafsir, dia tidak bawa buku panduan, dia pakai buku Al-Quran yang syarah beru-beru macam style usrah kau apa dia lah ni nah. Ui ayat, okey. Surah syarah segak cikgu-cikgu tu pun bacalah. Mu tak erti nak baca pun baca terjemuh, dia pun guna kepala lutut dia pun tersyarah. Oh, besoknya cikgu syarah. Bui pula tukar kebun tu cerah syarah. Oh, tukar kebun tu pun tengok ngacok dia. Oh, lagu ni nya syarah. Hak ni pula driver basikal, hak ni goni. Maka keputusannya hamba buat khulasahnya ayat Quran ni menunjukkan gini. Siapa dia buat khulasah? Awak siapa dia? Oh, saya goreng mi gorengnya. Oh, besoknya Al-Quran wak main-main lagu tu. Ulama pecah pala nak baca dia tafsir secara zahir. Jadilah sesak barak. Program agama tetapi sesak. Nampak supaya mengaji Quran tapi sesak. Banyak mana orang buat program lagu tu. Bukan rojok aling ulama, bukan tengok tafsir, baca sendiri. Rojok ke pula tafsir Wahabi sahaja, sesak barat, tertipu dengan suasana agama. Orang nak mengaji tafsir, kena baca tafsir, toleh terjemuh direct lagu tu. Demo faham ayat Quran ni menurut akal demo. Dia ada asbabun nuzul dia. Dia ada nasih mansuh dia. Ayat ni lagu mana, bercanggah kena takwil, ayat ni am ko ayat ni khah, nyo pakai terjemuh bejok dia, sesak habis. Katanya Syekh Daud, ambo pun tak reti. Ambo bukan ahli tawaduk dia. Kita mengaji sikit pakar selalu. Mengaji sikit pakar selalu. Nampak baca hadis banyak sikit pakar hadis. Nampak baca lurah sikit pakar lurah. Jangan duk cepat gak rasa pandai. Beribu lagi orang lebih haling daripada kita. Belajar gak kata tawaduk. Tak jadi bodoh kita kalau kita kata saya tak pandai. Saya tengah belajar. Kau jadi pinjak dengan kita kata tidak mengendah diri kepada orang. Saya jadi pakar baru jadi pinjak. Tak juga. Gelaran pangkat tu tak sudut kira lah. Ambo doktor kau, ambo profesor kau, gapo dia lah ni orang tengok di ilmu. Ibnu Taimiyah tak ada profesor doktor, orang tengok di ilmu dia. Imam Syafi'i tak ada doktor, tak ada gapo, tengok di ilmu. Orang yang tertipu dengan pangkat doktor kau, gapo dia pun syarah kau, profesor kau, gapo, tertipu dengan perkataan di hadapan tu, orang kampung boleh. Tetapi orang ahli ilmu jangan tertipu dengan orang lagu tu. Kalau dia kata saya ni profesor, nak dengar sekali profesor syarah. Ada tu doktor yang syarah kata tu ada dua.
Pelik sungguh. Orang kampung tak kecek lagu tu. Apabila orang kampung kata, doktor buat apa? Doktor kata lagu ni kata, Tuhan ada dua. Awak ada PhD ke? Dalam bahagian luar. Oh, saya tak ada. Pak cik tu kata, tu kata, kena ngaji supaya saya tengok. Tuhan ada dua. Pertama Tuhan Allah, kedua Tuhan tu Hawa. No, man ittakhadha ilahahu awa. Siapa dia yang ambil Tuhan dia sebagai Hawa, sebagai Tuhan dia? Pening kepala. Orang jahil tak kecek lagu tu. Patut salah dia apa dia sebenarnya. Nah. Ilmu tu sendiri bukan kata pangkat. Dan tetapi aku berpegang atas Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat menutup akan kesalahan hamba-Nya. Akan tetapi aku gagah ke juga diri aku untuk menterjemah kitab ni, kitab bab tauhid ni, kerana berpegang dengan Tuhan. Bukan pegang dengan diri aku, bukan pegang dengan ilmu aku, bukan pegang dengan Tuhan. Tapi kalau tak pegang dengan Tuhan, hamba tak berani nak kecek pandai-pandai. Ni orang tawaduk, orang ikhlas, betul-betul nak mentarbiah masyarakat. Sebab tu hati pun kita mengaji, kita wali-wali lagu ni, cara dia kecek pun tak pernah sombong dan takabur. Tetapi ada setengah orang tu kita mengaji semakin jadi sombong, ajar takabur, ajar gapo nah. An yuwafiqani lis-shawabi bijahi sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Bahawa diberi aku berpegang dengan Tuhan, bahawa diberi kuasa akan daku bagi kebenaran dengan kemegahan penghulu kami Muhammad yang pilihan. Aku minta supaya Allah Ta'ala memberi taufik, kekuatan nak buat ibadat untuk mencari kebenaran bijahi. Tawassul Syekh Daud ni. Ngaji Mekah 30 tahun ni weh. Sebelum Universiti Ummul Qura wujud lagi. Sebelum Universiti Malik Saudi wujud lagi ni. Maka orang dulu ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah belaka. Dia kata apa? Bijahi dengan pangkat, dengan kehebatan penghulu kami Nabi Muhammad. Minta berkat. Minta dengan Tuhan, tetapi sebut berkat Nabi Muhammad. Minta dengan Tuhan, tetapi nak minta pun sebut pakat Nabi Muhammad. Sebab apa? Itulah kunci permintaan kita. Kalau dengan amalan kita, permintaan kita mungkin tidak dilihat oleh Allah, maka kita sebut dengan pangkat Nabi Muhammad. Sebut kekasih Tuhan, insya-Allah permintaan kita akan ditunaikan oleh kekasih Nabi Muhammad, yakni Allah Taala. Wa sammaituhu durrar samin fi aqaidil mu'min wallahu a'lam. Kalau kita tak sempat ganti puasa, boleh tak anak kita ganti ke? Maksud meninggal, kau uzur, kau gitu, kau boleh kau tak? Boleh. Kalau kita tak mampu ganti puasa, maka anak kita nak ganti hukum dia boleh. Tak ada masalah apa. Sama ada nak ganti boleh, kalau hak meninggal ataupun nak bayar fidyah, bayar secukup satu waktu hak kita tinggal semaya. Satu hari hak kita tinggal puasa, bayar secukup. Sekalipun pendapat ini tidak muktamad di dalam mazhab Hanafi, ada kata mazhab Maliki kata amal lagu ni. Jadi boleh pilih sama ada anak tu sendiri nak ganti ataupun nak bayar fidyah. Apa hukum cukur bulu kaki dan apakah hukum potong kuku rambut pada ketika di dalam hadah yakni haid? Hukum cukur bulu kaki lelaki ke perempuan, tengok kalaulah benda itu memalukan, maka boleh kita hilangkan kerana menyebabkan kita malu berhadapan dengan masyarakat. Lebih-lebih lagi kalau wanita, maka boleh dia hilangkan bulu kaki, boleh, hukum dia tidak berdosa. Bahkan jadi sunat dah pula. Sunat kita ubah diri kita kalaulah penampilan tubuh kita tu memalukan. Memalukan standard lah, bukan muka tak comel ubah jadi macam ratu cantik dak, tak boleh lagu tu.
Hak ni macam muka kita, gigi kita rosak, hidung kita rosak, tangan kita ke muka kita ada cacat ke, maka kita ubah kerana takut kita malu. Maka hukum dia haruh dan sunat ada ulama. Potong kuku ketika haid hukum dia makruh, hukum dia makruh. Afdalnya jangan potong kuku, jangan kerat rambut sehingga lepas pada mandi baru kerat, barulah potong kuku. Atau adakah doa boleh merubah qada? Nabi kata kita ahlu sunnah wal jamaah beriktikad doa itu dapat merubah ke takdir di Lauh Mahfuz. Kita doa minta dengan Tuhan, insya-Allah takdir kita di Lauh Mahfuz akan berubah. Misalnya kita tulis di Lauh Mahfuz umur 40 tahun. Tetapi kita kerana rajin bersedekah, kerana kita rajin berdoa, maka Tuhan koyak ke malaikat sapu umur 40 ganti umur 60. Boleh berlaku? Ya. Bahkan kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad doa itu yuntafa, boleh beri manfaat. Manakala ketentuan yang berada di ilmu Tuhan, maka tidak akan berubah dah. Tetapi di Lauh Mahfuz tu dipanggil takdir juga, maka boleh berubah di situ. Ya, boleh berubah. Jika kita sering bertawassul dengan amalan kita, adakah ia akan habis? Sebab saya kurang jelira minta pencerahan Tuan Guru. Kita tawassul dengan amalan tidak jadi ugah. Mungkin saya ya Allah ya Tuhanku, dengan kalau ada lah pahala dalam amalan aku, saya tawassul lagu ni. Sebagaimana di dalam kitab hadis Bukhari, sebut 3 orang pemuda bertawassul dengan amalan dia. Ada pemuda tu dia hormat kepada orang tua dia, sehingga tak wi makan kepada anak dia, sehingga wi makan kepada pak dia dulu. Maka dia kata, ya Allah ya Tuhanku, jika amalan aku ikhlas kerana-Mu, aku tawassul selamatkanlah aku daripada gua ni, buka gua dia. Maka kalau kita tawassul lagu tu habis, kau dak pahala kau lagu mana? Dak, tidak habis pahala nah. Bak tawassul lain, bak kira pahala tu lain pula. Bagaimana seorang perempuan ingin masuk masjid pernikahan tetapi dia datang haid, jangan naik atas masjid. Kalau ada ustaz mana mengajar bukan mazhab kita haram orang haid nak naik atas masjid. Apa faedahnya naik atas masjid? Nak pergi pukul gambar. Rumah ni boleh tahan nak pukul gambar. Kalau kita mari kota, jangan duk marilah atas masjidnya. Pergi pukul gambar rumah. Buat upacara pukul gambar tu rumah. Tak payah naik atas masjid, hukum dia haram. Tak boleh naik. Masa kelahiran Nabi Muhammad laungi azan dan iqamah ada ke ustaz? Nabi Muhammad baru lahir, azan dan iqamah tak ada lagi lah. Sebab di syariat ke azan dan iqamah Nabi besar dah, Nabi umur 50 lebih dah. Barulah di syariat ke azan dan iqamah ketika semaya. Maka start daripada tu azan dan iqamah kau ketika anak lahir kau gapo lepas pada tu. Ketika Nabi lahir mana siapa dia nak azan masa tu, zaman fitrah, zaman fatrah. Matu cakap tok dia apa semua tak ada lagi azan dan iqamah Macam mana nak nasihat orang yang tak mahu solat, tak mahu tutup aurat, letih dah royak tak mahu dengar. Maka kaedah dia nak nasihat orang ni, apabila kita nasihat dia tak dengar, maka kita nasihat dia tak dengar juga, maka terlepas dah tuntutan wajib pada kita. Maka sunat dah lah. Siapa dia nak dapat kelebihan lagi, okey tegur lagi. Sekalipun dah banyak kali, waktu jadi sunat dah lah. Wajib tak wajib dah. Tapi kalau kita rasa dia tu ada harapan nak dengar, maka wajib bagi kita nasihat kepada dia. Tapi kalau dia tak dengar kata dah, jadi sunat. Nak ambil pilihan, nak dapat pahala sunat, lah gilah. Buatlah lagu mana kecek mengenai solat kau gapo dia, awak kemping, oyak hikmah tutup aurat gapo dia. Orang Amerika kata tutup aurat pakai tutup-tutup ni jumud. Seperti orang-orang zaman dulu jumud. Maka katanya ada seorang muslimat kita, seorang pasal dia tu lawyer, peguam.
Kalulah tutup itu adalah jumuk, nescaya anjing kera tak pakai dia lebih modern daripada kita. Maka siapa dia hok tak tutup aurat, dia berkiblat ke kera anjing hok tak pakai baju. Nah, maka itukah kemodenan ataupun manusia berpakaian itu moden? Maka orang yang menolak pakaian, orang nak jadi haiwan, bukan nak jadi benasio. Nah, lagu tu. Boleh kodok semaya duha dekat nak masuk zuhur 3 minit boleh. Selagi mana tak ber, selagi tu tak habislah waktu zuhur. Habis waktu duha. Permulaan hari dalam Islam bermula maghrib. Bermula maghrib, bermula hari. Kerana apa? Kerana malam dulu baru siang. Tuhan cipta malam dulu baru siang. Sebab tu dia sebut laila dulu. Laila wan nahar. Malam baru siang. Kerana mula-mula alam dicipta tidak ada cahaya, gelap gelemak, maka baru dah diberi cahaya, barulah nampak siang baru berlaku. Maka malam dulu baru siang. Contohnya malam ni hari Selasa dah. Orang panggil malam Rabu. Malam Rabu sekarang, bukan malam Selasa. Malam Rabu. Sebab apa? Malam dah ni start dah hari Rabu, esok tengah hari Rabu. Amerika berat lagi. Orang putihnya kata pukul 1 pagi. Tengah malam 1 pagi apa? Pagi ni naik waktu subuh. Habis waktu subuh baru dipanggil pagi. Lepas tu pukul 1. 1 malam. 2 pukul 2 malam. Apa paginya? Malam ni waktu gelap ni panggil malam. Pagi ni tengah hari tu. Pagi pukul 7. Pagi lepas pada subuh tu pagi. Tapi kita percaya separuh malam kita wi malam, separuh hok gelap ni kita wi pagi. Pelik sungguh, jadi pening. Maka dalam teori ilmu falak pun jadi pening. Belajar ilmu jel lagu ni yang direka habis jadi pening kok si kok dah. Maka malam bermula malam tu malam sampai ke subuh. Orang bel subuh. Pada tu lepas naik matahari baru tengah hari. Bila? Sampai maghrib. Apa jadi malam separuh pagi, separuh malam apa pulaknya? Jadi pening belaka kira lagu tu. Beki semua je. Jadi kepening kita ilmu falak ke payah nak ngaji sebab pukul 1 pagi kata mana pula. Permulaan ibadat dari subuh ke? Permulaan ibadat daripada subuh lagu mana tak tahu. Semaya ke apa? Semaya mula-mula start dengan zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur mula-mula. Sebab apa zuhur? Sebab sembahyang yang pertama Nabi Jibril ajar kepada Nabi Muhammad zuhur. Subuh dia tak ajar lagi. Nabi Muhammad turun Isra' Mi'raj dia tak sembahyang subuh sebab tak ajar lagi. Zuhur baru mari ajar. Kedua, kitab-kitab fiqh kata sembahyang yang mula-mula zahir di atas muka dunia ni zuhur sebab tu dipanggil zuhur. Zahir maknanya. Dan kedua dalam kitab fiqh susun zuhur dulu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Nak tanya apa hukum tunjuk air susu badan yang telah diperah kepada orang ataupun media sosial. Hamba sebut dah benda-benda lagu ni, kalulah benda itu menyebabkan naik nafsu kau apa dia baru haram. Kalau benda itu tidak naik nafsu kau apa dia hukum dia tidak haram. Ya benda yang berpisah daripada tubuh manusia ataupun perempuan haram ditunjuk. Kaedah dia kalau haram ketika bersambung, haram ketika bercerai. Contohnya rambut. Rambut perempuan haram kita tengok. Maka dia peguting, dia pun letak atas meja. Tak bersambung dah dengan dia, apa hukum dia? Haram juga. Kerana ketika bersambung pun haram, ketika terpotong pun haram. Kuku. Dia kerak, maka dia tunjuk ke orang jatuh. Haram juga. Kalau orang jatuh masuk bilik air, cukur atas, cukur bawah, pakai tinggal lagu tu. Mari orang lain pun tengok pula. Hukum dia haram. Barang yang ketika bersambung pun tak boleh tengok, ketika terpotong pun haram tengok. Maka ada ulama kata susu badan tu lagu tu, ada orang kata dak lain. Macam mana nak rawat baby kalau penyakit demam kuning? Ambil pokok batai wali. Pokok akar batai wali tu, hok pahit lepas tu ambil getah dia tu comor di tapak kaki. Pagi-pagi ketika lepas start matahari naik tu dedah anak kita kepada matahari, vitamin E vitamin E kau apa dia mula-mula tu.
Lama-lama hilang lah penyakit kuning standard dah. Lah ni mak pok sebab faktor makanan kau gapo dia maka penyakit kuning tu standard lah. Ketika ambil air semaya, wajib kodok kita rata ke air di celah mata dan bibir menggunakan jari. Lah kalau tak sapa guna jari, kalau pas sapa dah tak ada guna jari lah. Tak wajib guna jarinya. Misalnya sapa dah kita jolok, misalnya air tu sapa dah, tak perlulah. Di bibir apa semua. Bibir ni masuk dalam anggota muka juga. Hak zahir ni semua masuk dalam anggota muka belaka. Segelintir masyarakat menyatakan bukan semua perkataan Nabi itu wahyu. Hanya yang berkait dengan agama sahaja dikatakan wahyu. Perkataan yang berkait dengan dunia tidak termasuk dalam wahyu. Itu sifat Nabi sebagai manusia. Benarkah perkataan tersebut? Ulama bahas di dalam kitab usul fiqh. Usul fiqh. Masalah ijtihad Nabi. Betul kau Nabi ni ijtihad dia mungkin salah. Apa maksud ijtihad? Bukan Quran, bukan hadis, bukan wahyu. Cuma dia sebagai manusia berijtihad. Betul kau tidak? Ada ulama kata betul juga sekalipun ijtihad Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak kecek melalui hawa nafsu. Semua sekalipun ijtihad dia, semua betul belaka. Ada kata tak, kemungkinan benar, kemungkinan salah. Sebab itulah Nabi mesyuarat dengan sahabat dia. Nabi tanya pendapat. Sebahagian sahabat akan bertanya, ya Rasulullah, ni wahyu ko ataupun pendapat daripadamu? Seperti cerita perang Khandaq dah. Sahabat wi pendapat, Rasulullah suruh perang di luar kota Madinah. Katanya Salman Al-Farisi kita buat parit. Maka Rasulullah ambil pendapat tu. Rasulullah ijtihad muka lain mula-mula. Maka boleh kau dak lawan pendapat lagu tu? Boleh. Khilaf ulama dari sudut tu dah. Ada kata Nabi betul berlaku. Ada kata tak, kalau ijtihad boleh. Boleh berdosa kodok kita dengar lagu artis yang sokong LGBT dan juga lirik mempunyai unsur-unsur mencarut koksi kodan. Hukum dia haram lah. Tak syarat LGBT. Nama ikutlah dia orang nasyid kau apa dia ada unsur mencarut. Tak boleh juga. Tak syarat LGBT tu memang dah. Maka setiap benda ada unsur sokongan kepada maksiat. Ar-ridha bi maksiatin maksiyah. Redha suka dengan benda-benda maksiat, maka maksiat dah. Sekalipun tak buat, ya saya suka saja maksiat dah. Adakah definisi bid'ah itu hanya perkara agama saja, tidak pada perkara dunia? Maknanya perkara agama saja, benda dunia tidak. Siapa dia bagi gini? Benda agama saja bid'ah, benda dunia tidak bid'ah. Siapa dia bagi aku ni? Wahabi. Wahabi bagi lagu ni. Hok baginya tak ada Nabi kata al bid'ah ini agama, dunia tidak ada bid'ah. Kalulah kita kata bid'ah ini semua, maka kalulah nak ikut Nabi betul-betul, Nabi tak pernah membahagikan bid'ah ni kepada dunia dan bid'ah akhirat, tak ada. Nabi bagi dunia ini ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Kalulah benda dunia tidak ada bid'ah, tidak ada benda gapo dia, tak ada hukum kau gapo dia, ada kata benda dunia. Misalnya kita kata kalau dia mau nak ikut Nabi kak, maya nak naik kereta lah, naik auto, kata betul benda dunia. Nama benda dunia tu Nabi kata ikut lah, dia mau nak buat gapo dia. Berarti benda dunia kita boleh buat ikut gapo dia kita buat, tak ada hukum akal. Gitu kau maksud dia, kau apa dia tu maksud bid'ah, kata tak ada benda-benda. Kita agama percaya semua benda, sama ada kehidupan dunia ataupun akhirat, ada hukum hakal. Ada sunat, ada makruh, ada gapo. Maka dia masuk belaka hukum hakal, bukan bab agama saja. Bab kehidupan dunia pun ada hukum hakal. Maka kalau benda tu sesat jadi bid'ah, jadi haram, jadi gapo. Dia kata dunia dok. Masjid memang lah kalau ikut Nabi kat curah pasir atau masjid. Tu benda dunia, dia kata. Dunia lagu ni, tak boleh pahala lah maksud apa dia dunia ni, maksud dia apa dia? Siapa dia pandai-pandai bahagi dunia akhirat apa dia hukum tak jelas ni.
Kita hukum semua kelakuan kita ada hukum hakam. Sama ada kelakuan dunia ataupun akhirat. Macam mana kalau kita mati tapi hutang personal loan tak settle lagi. Nak buat guano. Pas nak suruh siapa dia settle, kita lah settlenya. Brutal lah loan ni. Bahasa standard Amerika panggil loan. Bahasa pok kita panggil brutal. Bahasa ni sikit pinjam. Minjam kuat dia mau pinjam. Pinjam maknanya brutal lah. Jadi kena suduh lah nak kata guano dah. Sayyidul istighfar lagu mana cara nak amal dia Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka tu baca sekali sahaja ketika subuh dan ketika maghrib, lepas subuh dengan sebelum maghrib. Subuh tu untuk dosa kita semalam hak maghrib pula dosa kita hak tengah hari ni. Nabi kata siapa dia mati ketika baca ni nescaya habis semua dosa dia. Hak tu dipanggil sayyidul istighfar ni sebab kelebihan dia besar sangat. Apa perlu kita buat? Tengok orang hina agama Nabi SAW, kita tak ada kuasa. Dah tak ada kuasa, tak suruh apa satu lah. Pertama, kita kena benci benda tu. Tak reda. Kedua, kita jangan anggap apa yang dia kata tu Nabi kita. Contohnya, orang lukis gambar Nabi Muhammad. Jangan iktikad tu Nabi kita. Kalau kita iktikad tu Nabi kita, dia lukis lagu tu, uduh dengan bayambo. Tak boleh kita nak iktikad benda lagu tu. Bukan Nabi kita. Hak tu kata hak demo mereka, hak Nabi hamba bukan lagu tu. Kalau kita iktikad hak tu hak lukis tu Nabi kita. Sedap lukis ramai. Lukis lagu mana? Ya tulis kau bukan Nabi hamba tu. Tu khayal demo. Sebab tu hamba tak terasa hati pun. Hak Nabi hamba comel. Hak Nabi hamba baik. Hak Nabi hamba bagus. Hak demo lukis tu perasaan demo. Tak ada kaitan hamba tak terasa hati pun. Sebab apa? Sebab bukan Nabi hamba. Hak demo lukis tu. Kedua, kalau demo lukis dengan nambah Nabi kita, kau hina Nabi kita, biar kita semakin kuat agama. Semakin sayang kepada Nabi Muhammad dengan cara ikut ke cara Nabi Muhammad. Semakin kuat semaya jemaah, semakin kuat sayang ke Nabi, semakin kuat selawat ke Nabi. Hak ni duk naung tengah jalan. I hate you lah, gapo dia? You goni lah, you labi air lah duk kata. Maya jemaah duk. Ngaji pada air pun duk. Tak ada pedoh juga ada Lagu mana ustaz selawat sampai ribu-ribu, saya selawat 1000 pun tak ada suara dah. Cekak minum air. Dah, padahal selawat tak derah dah. Selawatlah pandai-pandai lama-lama cekak lah. Supaya kita naik basikal lah, mula-mula belajar nak wheelie dah, nak weekend dah tak boleh. Nak dia cekak tak apalah. Apa menghukum menyentuh bangkai kucing di tepi jalan? Apa hukum? Apa nak sentuh bangkai kucing? Nak alih dia kau nak gapo dia? Kau tak apa, kau dia tak ada masalah gapo dia. Kau gapo dia? Kau jadi hatu kau gapo? Ada satu benda pelik tempat kita, kalau tepuh kucing dia mau tok piti scaling. Puk piti scaling. Kerana percaya kalau tepuh kucing ni sia, majar. Maka kita pekung piti scaling. Ping bisa tengok. Ping orang tepuh tu puk pekung piti. Go 20 sen tak mahal-mahal. Kerana dia percaya kucing itu ada hatu dia. Maka dipanggil hatu kucing. Nama. Ini kepercayaan Mesir kuno. Orang Mesir antara Tuhan dia. Bukan Tuhan betul lah. Kepercayaan dia, Tuhan ni muka supaya kucing. Kau dia kan macam kucing gitu. Nama. Maka dia percaya ada kuasa gaib di kucing warna. Maka dia pun macam nak tak sewi sia tu lah di kereta dia pun tak pitih. Berkali bayar, ambil lah PT 20 sen pergi main lain. Gitu berkali kepercayaan dia. Jadi pok kita tak ada masalah apa tepuh kucing. Cuma jawab dengan Tuhan dia lah. Itu saja. Apa hukum kena kecah penghantaran atau cah COD? Kita nego. Kita nego barang. Barang ni nak sapa ke demo, ada naik kenderaan, nampak gapo jadi cah kena bayar lah. Biasalah, standard lah. Itu perniagaan. Hukum dia halal, tak ada masalah apa. Mau ustaz ijazah ke amalan ratib yang ada dalam kitab Khulasah Habib Omar untuk diamalkan. Ambo ijazahkanlah ratib ada dua, ratibul haddad dengan ratibul atas. Ratibul haddad ini tujuan dia berkaitan dengan akidah.
Kalau kawasan kita tu ada benda-benda yang menyebabkan syirik, ajaran sesat ke gapo, banyak ke amal ratibul haddad. Ratibul atas pula kelebihan dia berkaitan dengan jin, gangguan, sihir ke gapo. Kalau tepat tu ada kaitan dengan lagu tu, amal ke ratibul atas. Ana buat ijazah kan. Adakah tidak sah solat sebelum ini pernah sebut Ta'ala ketika memberi salam, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tambah Ta'ala tak sah. Tak tahu, hamba biasa ada dengar dah, tak tahu siapa dia wi fatwa lagu ni. Setahu hamba tak batas semaya tambah wa Ta'ala ni. Tahu kata tambah Ta'ala wabarakatuh jadi batas semaya. Tak tahulah mari daripada mana dia. Hamba tahu tidak batas semaya. Tambah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia patut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ta'ala wabarakatuh. Tak apa, tak ada masalah apa nah. Adakah sah mandi wajib bila tengah mandi, lepas mandi tu air mazi keluar? Apakah perkara yang membatalkan mandi wajib? Tak ada benda yang membatalkan mandi wajib. Dia kita mandi dah tak ada batal. Ketuk batai semaya. Kalau tak boleh ketuk mandi wajib, selok ijal lah mukanya. Sudah mandi wajib pun terketuk Allah mandi pulak ambo gaya gepa nah. Maka mandi wajib tak ada benda yang membatalkan dia. Keluar air mazi tak batal semaya, tak batal wudu, tak batal mandi wajib. Cuma wajib kena ambil air sembahyang, batal wudu sahaja. Mazi ni najis hukum dia seperti air kecilnya. Bagaimana cara nak mengambil tariqah dan apakah syarat-syarat dia? Pergi jumpa ahli tariqah, pergi jumpa mursyid yang mengamalkan tariqah, ambil dan tanya syarat-syarat dia, macam-macam bergantung kepada tariqah masing-masing. Boleh ustaz ulah pasal ghuraba. Gapo dia pula ghuraba ni? Gapo dia ghuraba ni? Hamba tak tahu dah ghuraba ni maknanya orang asing. Ya ghuraba ni ada nasyid yang dulu. Ghuraba nyanyi gapo dia ni? Ghuraba ni maknanya orang asing. Satu hadis Nabi kata Islam itu datang dalam keadaan ghuraba. Wa sayaudu ghuraba dan dia akan kembali jadi asing semula. Fatuba maka bahagialah orang yang menjadi asing pada zaman sekarang. Zaman orang tak boleh dengar ngajar, kita boleh dengar ngajar. Zaman orang tak boleh semaya Jumaat, kita boleh semaya Jumaat. Zaman kita orang disekat oleh agama ni, kita tak disekat. Tu. Alhamdulillah hak tu jadi ghuraba. Zaman orang nak wisalah kat orang pun tak boleh, kita boleh wisalah kat orang. Ni. Jadi ghuraba, jadi ganjil. Apa hukum kalau kita tak halalkan orang tak si bayar hutang kepada kita? Hukum dia tak ada masalah apa, hak kita lah. Tak ada marah apa dia, muka hak kita. Cuma akhirat kita akan berbicara lah. Sunat hukumnya kita halalkan kesilapan manusia terhadap diri kita. Bukan hutang kau apa dia sunat. Kerana kalau kita halalkan tu hewi pahala kita. Biarlah orang tu salah dia nipu kita kau apa dia, tapi tu hewi pahala kepada kita yang sangat besar, yakni syurga Tuhan. Ayah saya uzur, ustaz boleh qada ui ataupun amalan yang kalau boleh kalau nak suruh lalu makan. Ayah saya tak lalu makan sia dia. Jadi tak lalu makan ni macam-macam lah. Tengoklah tanya ayah kita buat benda jenis suk-suk ko gapo dia. Amal ke makan garam ko, garam. Takut ada gapo dia biar selera sikit. Ni air tawar. Masuk pun tawar. Tak sedap sekepe abu. Kawan tu dah tengah sakit. Jadi wak suk-suk hok jenis mudah makan, nasi air wak sedap ko, beli McDonald ko, ikutlah gapo-gapo dia hok sedap-sedap. Gitulah. Tu selera makan. Tak ingat dah hamba lagu mana cara nak suruh selama selera makan. Dia lah ni ada vitamin nak suruh selera makan, macam-macam lah. Tu nasihatih boleh kita buat. Apa hukum merokok yang sebenarnya? Sebab ada kata haram, ada kata makruh, mohon penjelasan. Dah jawab dah tu. Ada kata haram, ada kata makruh. Tu jawapan dia tu. Hak sebenar dah tu. Bukan hamba buat lolok tu. Hak sebenar ada kata haram, ada kata makruh.
Hak bagi kata haram dia tak boleh isap rokok haram. Bagi kata makruh boleh isap rokok. Tak berdosa lah maknanya benda makruh sekalipun benda tu makruh. Nah, tetapi tak berdosa lah. Maka tu hak sebenarnya jalan. Nah, Ustaz tahun ni saya SPM macam mana nak tingkatkan daya ingatan sentiasa fokus belajar selain daripada makan kismis. Makan luban. Luban. Lah ni ada orang jual dah, ustaz-ustaz ada jual dah luban. Makan ni luban. Luban ni macam getah tu. Makan ni. Lah ni dia campur dengan coklat laga apa dia. Makan luban. Sangat mujarab untuk bak otak. Sama ada hak asli ke hak campur tapi makan luban. Ustaz najis tak kalau terkena darah hikam? Adakah boleh dibawa solat? Hukum dia najis tak dimaafkan, wajib kena basuh pakaian tu kerana darah. Tak dimaafkan, tak boleh buat semaya. Apa hukum meminta sesuatu daripada ustaz sebagai kenangan? Adakah dikira tiada adab? Ya, tak boleh minta. Apa minta bagi orang? Lebih-lebih lagi kalau kawan tu jenis malu. Lagu mana? Kita minta depan orang. Ustaz maya, sebagai ustaz dunia banyak-banyak ustaz tak boleh. Dia pun malu. Bui pada kita, maka jahat adab, tiada adab. Semoleknya kalau dia tanya, dia mau nak gapo, baru boleh bui. Jangan gaduh nak minta kerja dia. Ni minta belaka, mari sore minta main kusuk kali kawan tu klik pakai pelekat sekat dada ya. Minta belaka. Hak dia tak sibui. Hak ni anak murid celika. Nak ke dia apa cerah. Patut dia bui ke ustaz tu sebenarnya. Ni kita pula. Ya kaedah dia antara adab kita mengadap jumpa dengan orang alim sunat kita beri hadiah. Kerana Nabi sendiri ada ayat menyuruh wajib siapa dia nak jumpa Nabi kena baina yadayhi sadaqah. Baina yadayhi sadaqah. Dalam ayat tu kata wajib nak jumpa Nabi kena beri hadiah. Ikutlah hadiah apa dia. Tapi ayat tu sudah mansuh. Sekalipun mansuh, sunat kita beri hadiah kepada Nabi kalau nak jumpa Nabi. Ulama qiyah dengan Nabi adalah ulama. Sunat nak jumpa dia, wak mari pisai, wak mari gapo. Orang dulu pandai, orang lah ni mari sengih-sengih, makan nasi rumah tok guru, makan golong. Siap minta pula goni ngau tok guru. Siap minta hok dalal tu amun nak. Minta hok dalal pun minta juga. Hok ni orang tak ada adab. Lagu tu. Patut lagu mana hamba nak juga nak buat kenangan misalnya. Minta molek-molek tak apa, selu-selu Jangan minta pak cerah. Misalnya hamba gapo dia tanya dia minta dia tanya ke, mungkin. Tapi kalau nak minta tak comel juga Lainlah kalau kita nak minta kita kena ganti. Kerana apa? Ganti baru jolok kita minta bagi orang kan. Misalnya kita nak minta kain sebar dia. Kita beli kain sebar dia. Beli kain sebar, okey ganti ni. Dia pun ambil hak kita pun dia beri hak kita. Hak ni minta kain serban tok guru. Harga berapa? 150. Kita bawa kain serban hak pendek hak harga 4 riyal. Tukar Hak tu celika juga Tak boleh kena beri hak lebih mahal berbanding dengan kita. Kerana kalau hak tok guru kita tu dia ada berkat dia. Tak padai kita bayar dengan harga mahal pun. Dia buat semaya, dia buat sujud, dia buat rokok. Ketika mengangkat takbiratul ihram, jika huruf alif Allahu akbar itu disalah sebut, contoh disebut Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Sah qada semaya. A dengan O tu boleh qada. Ada ulama kata A tu gitu boleh baca. Nak bunyi O tu pun tak apa. Sah hukum dia semaya. Kalulah beduk itu jadi tabiat perkataan dia dah Allah tu boleh. Tak batas semaya dia. Allah. Cuma kena belajar baiki. Alif bagi atas bunyi Allah. Kalau jari-jari bunyi Allah. Apa nak bagi dekat Allah. Masah semaya dia. Adakah benar kita tidak boleh tutup telinga ketika kilap? Sebab perbuatan itu serupa dengan orang kafir. Kisah dalam Al-Quran. Orang kafir ni apabila dengan kilap tutup telinga. Hak ni kias. Kias kata orang kafir itu. Tutup telinga tu daripada nak mendengar kebenaran. Kau dah? Iki hazarul mau wallahu muhitum bil kaf. Ada ayat dia.
Yakadu yaqtafu absarahum, hampir-hampir kilat tu menyambar pandangan mereka ke apa semua. Maka dia tutup telinga ketika guru ni tak ada masalah apa. Bahkan sunat kita baca tasbih guru pula. Apa dah? Subhanaman, apa dia tak ingat Allah. Wal malaikatu min khifatih. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah Ta'ala yang bertasbih dan malaikat-malaikat kerana takut kepadanya. Malaikat maknanya buruh itu bertasbih. Tak apa tutup telinga, tak jadi masalah. Kalau orang cucuk filler kat dada punggung, nak suruh bagi besar, lepas tu mati, macam mana nak buat dengan mayat dia? Kena buai keluar kau lagu mana? Cocok lah, cocok botok kau, cocok ada rambut kau, cocok apa dia nak suruh terik dada orang tino lah. Orang jatuh jaga cocok tak tahulah. Pelik sungguh, cocok di punggung, cocok di dada nak suruh besar. Contohnya, apa hukum dia ketika dia hidup? Cocok lagu tu. Merubah kau kehidupan. Tengok tafsir dia. Kita sebut dah dalam bab rawatan ni, dalam bab masuk dalam kategori pembedahan plastik ni, plastik surgery ni. Pembedahan plastik ni ada hukum haram, ada hukum haram. Kalau hukum haram benda comel dah nak cocok lagi. Hukum haram. Kalau hukum haram kau hukum sunat, ada hukum sunat, misalnya kita sakit kau. Nampak? Menyebabkan malu kita. Supaya orang tino tak ada dada langsung. Supaya orang jatuh. Kalau pakai flekat orang tak kata orang jatuh, orang tino. Jalan gitu, jalan dah lah ketak-ketak macam suding lagu tu. Nalah. Kurus tak nampak apa satu. Maka dia jadi malu. Nak nikah pun suruh malu, maka dia cocok kau apa dak normal lah. Maka tu tak apa. Tu ketika dia hidup ada hukum. Apabila mati hukum dia tak ada hukum. Maka tak boleh nak keluar dah, jangan seksa mayat belah waktu ambil pula gotu dia, gapo dia bubuh tu tak payah bubuh. Pakai mati tanya gitu tak ada masalah apa Tak payah buat keluar gapo-gapo. Saya ada gelar daripada Raja Kayu, saya pakai ketika masuk hotel nak elok binatang buah, binatang besar, ular, dewa, sanggara api apa semua. Boleh kalau saya bergantung pada kelebihan Raja Kayu. Tak ada masalah apa. Sebagaimana kita masuk hotel, kita bawa parang, kita bawa Maggi, kita bawa apa, mungkin bergantung kepada parang Maggi tu. Kita guna dia sebab asbab tu. Maka Raja Kayu juga ada kelebihan dia. Tak ada dalam Quran hadis pun. La ilaha illallah. Dalam Quran hadis apa cerah demo ni. Tak ada sebut Raja Kayu ini boleh menghalang daripada ikut demo lah. Malah kata apa dia, malah berdebat dengan demo lah. Beranak boleh Quran hadis kau lagu mana tak tahu. Banyak benda tak melalui Quran hadis. Golak, wak nasi kapik semua tak ada Quran hadis, tapi orang duk buat amal, tidak jadi kau salah lagu tu. Ni ada orang tanya tak ada dalam Quran hadis, Raja Kayu lagu apa dia. Orang ni tak sih nak terima ilmu orang. Sebab tu jadi kau ngaji, kau jahil, kau tertutup ilmu, kau tertutup ilmu. Kita ni jadi insaf gak, rajin belajar. Terima gak, iktiraf gak ilmu orang. Lagu tu. Aurat sesama wanita lagu mana di antara pusat dengan lutut. Sama-sama Islam, pusat dengan lutut. Kalau orang Islam dengan orang kafir, orang Islam tu wajib tutup seluruh tubuh kecuali anggota ketika bekerja, yakni buka kepala, separuh tangan, separuh kaki. Tu boleh buka. Kalau sama-sama wanita Muslim, antara pusat dengan lutut. Asrama perempuan, jangan kita lah. Nama kata, oh pak dia pakai seluar saja, tak pakai baju ni berat ni. Orang sama dia bukan aurat lah. Sekalipun lagu tu, pok-pok kita sekalipun duduk dengan orang tak duduk lagu tu deh. Kau ada duduk lagu tu? Berat benar lah. Bolehkah kita merancang untuk tidak mengandung lagi selepas kita tak ada masalah kesihatan pun? Sekarang anak dah 4 orang ni. Masalah merancang merancang ni, nak merancang anak, nak jaga anak kau apa, hak ni hak suami dan isteri. Isteri kalau nak merancang kena tanya suami, sanggup kau tak, setuju kau tak. Jadi hak dua-dua. Suami merancang, isteri juga. Jadi sama-sama berhak. Maka kalau tak setuju, haram hukumnya isteri makan obat perancang tanpa keinginan suami, redha suami. Lagu tu. Dah maka salah tak. Hukum dia tak ada masalah. Cuma ada ulama kata makruh. Merancang ni makruh. Kecuali ada masalah lah. Ni kata tak ada masalah, kau dia molek-molek semua apa malah. Malah ya. Makan nasi rajin.
Gi Shopee, Shopee rajin. Cuma malah beranak ya. Malah saja tak ada tak ada. Ni jadi makruh gitu ya. Rezeki dan jodoh sudah ditetapkan, adakah perlu dicari atau hadir sendiri? Ginilah, kalau awak betul-betul yakin dengan Allah, tak usah cari. Makan nasi tak usah cari, goni tak usah cari. Hak ni orang peringkat tahap tinggi keyakinan dengan Allah. Maka hak tu tak usah tikar. Tapi kalau awak ni tidak yakin dengan Tuhan, nasi pun cari, goni cari, jodoh pergi carilah. Awak takut hok mari gak hok nyanyo lah. Mari hok tak ada mata gak nyanyo lah. Baik pergi cari awal sebelum dia mencari kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.